Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Pastikan bantuan yang anda salurkan adalah melalui pihak NGO yang berdaftar, sama ada dengan pihak Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM atau berdaftar dengan bahagian hal ehwal undang-undang di bawah Jabatan Perdana Menteri BHEU mengikut jenis organisasi terbabit. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih minggu ini, edisi Isnin 13 November 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Masih lagi ada di antara kita yang mudah terpedaya terhadap iklan-iklan produk berjenama di media sosial. Berhati-hati, anda mungkin menjadi mangsa penipuan skam secara dalam talian. Menurut Cyber Security Malaysia mendapati bahawa terdapat lonjakan iklan penipuan yang mempromosikan pelbagai produk dan promosi di platform media sosial popular oleh Meta Facebook. Iklan tersebut dibuat oleh pelbagai halaman Facebook palsu yang menyamar sebagai individu sah dan jenama yang mendakwa menjalankan jualan dan promosi potongan harga. Salah satu iklannya ialah mengenai penyamaran sebagai Mid Valley Mega Mall, sebuah pusat beli belah di Malaysia, dan mendakwa menjalankan promosi untuk minyak wangi berjenama. Sekiranya pengguna klik pada pautan iklan tersebut, ia akan membawa mangsa kepada laman sesawang lain di mana mangsa diminta untuk melengkapkan tinjauan, mengisi alamat penghantaran atau butiran perbankan. Tapak pancingan data mendakwa bahawa penghantaran akan dibuat dalam masa 3 ke 5 hari dan mangsa perlu membuat pembayaran selepas barangan diterima. Sehingga amaran ini ditulis, tapak pancingan data tersebut masih aktif. Pengguna juga disaran untuk sentiasa berhati-hati sekiranya mendapat mesej seumpama ini. Jangan sampai anda gelap mata dek kerana tawaran promosi palsu ini. Terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab masih menyebarkan maklumat palsu iaitu berkenaan pautan bagi bantuan kanak-kanak BKK sesi 2023. Menurut Kementerian Kewangan MOF, ingin menegaskan bahawa maklumat mengenai bantuan kanak-kanak BKK sesi 2023 adalah palsu. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini. Dalam pada itu, My Kasih Foundation turut menasihatkan orang ramai jika menerima sebarang SMS, WhatsApp atau Telegram yang serupa dengan pesanan yang tular, mohon untuk tidak klik pada pautan URL tersebut dan jangan kongsi maklumat peribadi dengan penghantar. Pautan sebegini mungkin menggunakan perisian perosak pada telefon pengguna untuk mencuri maklumat peribadi anda. Layari pautan rasmi untuk membuat semakan status di laman sesawang rasmi My Kasih. Ada pihak yang gemar menyebarkan berita yang mampu menakutkan orang ramai sehingga masyarakat menjadi panik. Terkini berkaitan maklumat palsu yang menyatakan bahawa vaksin ISR bakal disuntik secara paksa kepada orang ramai. Jangan terus percaya, kita perlu membuat semakan terlebih dahulu. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, memandang serius terhadap penyebaran maklumat palsu yang tular di aplikasi WhatsApp baru-baru ini berhubung suntikan vaksin ISR yang bakal disuntik secara paksa. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat, memandangkan KKM tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan berkenaan suntikan secara paksaan kepada rakyat Malaysia dan vaksin ISR ini tidak wujud. Mohon hentikan segera penyebaran maklumat palsu ini. Menjadi perbualan dan pertanyaan orang ramai di media sosial apabila terdapat pihak yang mendakwa serbuk kari babas dan ala gapas mengandungi ramuan tidak wajar. Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, maklumat yang tersebar berkenaan serbuk kari jenama babas dan ala gapas mengandungi ramuan yang tidak sewajarnya adalah tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Untuk makluman pengguna, kedua-dua produk ini merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah sehingga kini. Perlu diingatkan, proses pengeluaran sijil pengesahan halal Malaysia SPHM telah mengambil kira setiap ramuan dan proses yang berkaitan di dalam pengeluaran sesuatu produk dengan teliti oleh pakar syariah dan juga teknologi makanan.
Pegawai pemeriksaan yang ditugaskan bukan sahaja membuat pemeriksaan dokumen dan analisis ramuan, malah membuat pemeriksaan pematuhan berdasarkan standard dan prosedur SPHM di kawasan kilang yang mengeluarkan produk ini. Ini bagi memastikan apa jua pengisytiharan yang dibuat dipatuhi. Di samping itu, syarikat pengeluar juga perlu mewujudkan sistem jaminan halal serta menubuhkan jawatan kuasa halal dalaman yang dianggotai oleh seorang eksekutif halal bagi memantau perolehan bahan mentah dan proses pengeluaran produk. Ini bagi memastikan produk tersebut terjamin dari segi aspek kehalalan dan juga jaminan kualiti serta kebersihan iaitu halalan thayyiban. Kami bawakan pula maklumat dan pencerahan daripada pihak MyCheck Malaysia berkenaan polis sahkan Mid Valley iaitu Mid Valley South Key Johor Bahru selamat dikunjungi. Tular mesej mendakwa sebuah pusat beli belah di Johor Bahru kini sudah tidak selamat untuk dikunjungi orang awam. Semakan mendapati pusat beli belah yang dimaksudkan adalah Mid Valley South Key Johor Bahru yang pernah berlaku kejadian ancaman keselamatan pada Oktober lepas. Mesej yang tular berserta pautan video dalam bahasa Mandarin itu sebenarnya memaparkan kejadian lama pada 14 Oktober 2023 dan bukan kejadian baru. Pihak polis telah mengesahkan pusat beli belah itu selamat dikunjungi seperti biasa selepas insiden ancaman bom pada 14 Oktober lepas. Kesimpulannya, pihak MyCheck mengklasifikasikan dakwaan tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan perhatian juga mendapati maklumat yang tular itu telah menimbulkan kekeliruan sesetengah pihak kerana mesej terbabit tersebar seolah-olah kejadian itu baru berlaku atau berulang kembali. Justeru sebagai pengguna teknologi moden pada hari ini, kita haruslah bijak menilai serta menyemak terlebih dahulu sebarang maklumat yang diterima. Elakkan berkongsi maklumat yang anda tidak pasti kesahihannya bagi mengelakkan kebimbangan awam kerana perkara berkaitan ancaman keselamatan adalah sesuatu yang serius. Malaysian Investment Development Authority (MIDA) ingin memaklumkan bahawa terdapat laman sesawang yang telah menyalahgunakan identiti MIDA. Berwaspada dengan sebarang taktik penipuan di laman sesawang atau phishing website scam yang mencipta link palsu dan pastikan anda melayari laman sesawang rasmi MIDA di www.mida.gov.my dan sila buat laporan terhadap apa jua laman sesawang palsu, iklan palsu dan pelaburan yang berunsur penipuan dalam talian di portal aduan SKMM. Maklumat mengenai kejadian ragut di Kajang. Ibu pejabat polis daerah Kajang telah menerima laporan polis daripada seorang perempuan berbangsa India semasa berada di tepi jalan untuk memasukkan barangan ke dalam kereta berhampiran pusat beli belah Metropoint Kajang. Seorang lelaki dengan tiba-tiba meragut rantai leher pengadu. Suspek iaitu peragut turut terjatuh dalam insiden tersebut. Namun suspek berjaya melarikan diri dengan motosikal jenis Yamaha LC135 sebelum cuba dibantu oleh orang awam tetapi gagal. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Dan pihak polis menyeru supaya orang awam yang mempunyai maklumat berkenaan kejadian untuk memaklumkan kepada balai polis yang berhampiran. Video tular seterusnya berkaitan geng pecah rumah tumpas. Tindakan nekat seorang penjenayah pecah rumah memanjat bumbung perumahan flat untuk meloloskan diri hanya sia-sia selepas berjaya dicekup polis pada Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, suspek lelaki tempatan itu berjaya diberkas dengan bantuan anggota polis bomba dan penyelamat Shah Alam pada jam 12.03 tengah malam. Kesemua suspek yang mempunyai rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah ini telah direman selama 5 hari sehingga Rabu depan untuk siasatan di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Tahniah diucapkan kepada pihak polis, bomba dan penyelamat serta orang awam atas kejayaan menumpaskan geng pecah rumah. Larangan penggunaan logo SSM tanpa kebenaran. Untuk makluman anda, pihak SSM tidak pernah memberi kebenaran kepada mana-mana pihak yang menawarkan perkhidmatan pinjaman wang untuk menggunakan logo SSM. Mana-mana pihak yang menggunakan logo SSM tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 54 Akta Cap Dagangan 2019.
Penularan berita palsu bukan fenomena baru tetapi kesannya dapat dilihat dengan jelas pada hari ini. Pelbagai kesan negatif daripada penyebaran berita palsu ini. Ayuh ikuti pesanan mesra ini. Jom sama-sama kita ketahui hak-hak sebagai pemilik data peribadi agar data anda tidak disalahguna. Baik penonton, pastikan sahih berat seketika kembali selepas ini dalam segmen Semasa. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita ada peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Sengsaraan dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya kita aktifkan segmen Semasa. Pada hari semalam, 12 November 2023, 10 mangsa daripada 2 keluarga di Kampung Sentosa Damai, Pasir Gudang, Johor Bahru berdepan detik cemas selepas kediaman mereka dinaiki air kira-kira pukul 7.15 malam. Hujan lebat selama 2 jam mengakibatkan kawasan berkenaan dilanda banjir kilat. Timbalan Ketua Balai BBP Pasir Gudang, penolong penguasa bomba Sarhan Akmal Muhammad berkata, hujan lebat mengakibatkan air naik setinggi 3 kaki. Semua penduduk terjejas kini ditempatkan Pusat Pemindahan Sementara PPS Surau Al-Mujazil. Mereka terdiri daripada 5 wanita, termasuk seorang warga emas, orang kurang upaya dan 5 lelaki termasuk seorang kanak-kanak lelaki. Paras air dilaporkan surut pada pukul 8.45 malam, namun pemantauan dipergiat bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Gangguan bekalan gula di barat Sabah dan beberapa kawasan di negara ini antara lain disebabkan harga gula mentah di pasaran antarabangsa yang tinggi. Kenaikan sebanyak 52% itu meningkatkan kos pengeluaran kepada pengilang tempatan, namun pada masa sama harga gula dikawal oleh kerajaan turut menolak dakwaan bekalan dimonopoli pihak tertentu sehingga menyebabkan berlakunya gangguan berkenaan. Sebenarnya antara pendekatan yang kita bawa sejak awal tahun ini adalah untuk kita membuka AP import. Ya, untuk pengetahuan semua, AP import yang kita telah buka sejak awal tahun ini kepada 43 syarikat. Malaysia dan Iran sepakat untuk meningkatkan hubungan dua hala termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu, kedua-dua negara itu juga bersedia meneroka peluang kerjasama baru seperti yang dibincangkan dalam pertemuan 4 mata bersama Presiden Iran Ibrahim sewaktu menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC ke-8 antara negara-negara Liga Arab dan negara-negara OIC di Riyadh, Arab Saudi. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, Malaysia dan Iran sebagai dua buah negara yang berpengaruh perlu memainkan peranan yang besar dalam dunia Islam. Beliau juga menyatakan bahawa Presiden Iran menyambut baik langkah Malaysia untuk mempertingkatkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Pada tahun 2022, jumlah perdagangan antara Malaysia dan Iran ialah sebanyak 3.68 bilion ringgit, iaitu meningkat sebanyak 40.2% dari tahun 2021. Dan kelapa sawit merupakan produk utama perdagangan Malaysia dan Iran. Dalam pertemuan penuh bermakna itu, kedua-dua pemimpin negara turut mendukung segala usul yang dibawa oleh OIC khususnya dalam melibatkan isu kemanusiaan sejagat. Apa yang penting adalah termasuk proses gencatan senjata oleh Israel dilakukan serta-merta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan bahawa pegawai agensi itu ditempatkan di Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Menurut agensi itu, pegawainya dilarang terlibat dalam mana-mana mesyuarat lembaga, jawatan kuasa atau urus setia berkaitan perolehan di agensi luar mengikut satu perkeliling perbendaraan. Agensi itu tampil menjelaskan dan memperbetulkan fakta yang berkemungkinan akan mengelirukan umum atas dua laporan bertajuk MACC Station Officer at Mitra for Greater Transparency dan MACC Officer to Join Mitra Meeting. Mengulas lanjut, SPRM berkata, laporan khidmat nasihat amalan sistem dan tata cara pengurusan dana untuk pembangunan sosioekonomi masyarakat India oleh Mitra telah diberikan kepada Kementerian Perpaduan Negara pada 22 Februari 2022. Isu penganiayaan pembantu rumah Indonesia di Malaysia memerlukan penyelesaian segera dan tuntas daripada majikan serta penguatkuasaan lebih ketat oleh pihak berkuasa, kata Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono. Beliau berkata kira-kira 90% aduan diterima Kedutaan Indonesia berkaitan pekerja domestik menunjukkan tren membimbangkan, antaranya
tidak dibayar gaji bulanan, termasuk ada pekerja tidak menerima bayaran selama 19 tahun. Hermono berkata, penganiayaan ini turut membabitkan pekerja tidak berdaftar yang mungkin berpunca daripada ketiadaan kontrak perkhidmatan. Beliau berkata terdapat majikan yang tidak mendaftarkan pekerja mereka kerana cuba mengelak membayar levy dan bayaran wajib lain. Justeru menambah kepada peningkatan pekerja domestik tanpa dokumen. Beliau berkata langkah dan hukuman tegas terhadap majikan yang melanggar undang-undang penting bagi memastikan kebajikan pekerja domestik, khususnya 70,000 pekerja Indonesia yang berdaftar di Malaysia. Hermono berkata penyelesaian isu itu penting bukan sahaja demi kebajikan pekerja Indonesia tetapi juga hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Hari Penjaja dan Peniaga Kecil HPPK peringkat kebangsaan pertama kali disambut di Sabah dalam bentuk karnival bagi meraihkan peniaga-peniaga kecil di negeri itu. HPPK itu akan berlangsung selama 3 hari mulai 7 hingga 9 Disember di Buhavan Square, Penampang. Dan Kuskop memilih Buhavan Square, Penampang kerana ia merupakan tempat strategik disokong dengan kewujudan ramai peniaga-peniaga kecil menjalankan operasi perniagaan. Penampang sebagai tempat pelaksanaan sambutan peringkat kebangsaan pada tahun ini kerana kita mau memberi penghargaan dan meraihkan penjajah peniaga kecil ini di tempat di mana mereka berniaga. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS akan melaksanakan transformasi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET 2.0 di seluruh kelas kemahiran KEMAS mulai Januari tahun hadapan. Inisiatif itu sebagai langkah ke arah memperkasa pendidikan kemahiran melibatkan akademi kemahiran dan kelas kemahiran dalam 5 bidang utama sedia ada. Dalam TVET 2.0 KEMAS kita akan berusaha untuk mendapatkan industri player untuk membuatkan kita punya menjadikan rakan strategi kita. Dan ini yang akan kita usahakan pasti macam di Johor dan juga di negeri lain supaya kita ada rakan strategi yang strong sikit untuk support kita punya program-program dan mungkin sebahagian daripada lepasan kita ni boleh diserahkan bekerja dan sebagainya. Baik penonton, pastikan Sahih berehat sekali lagi. Kembali selepas ini di minit-minit yang terakhir untuk segmen notifikasi. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita ada peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Sengsaraan dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat.
Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kita aktifkan terus segmen notifikasi. Apakah hebahan yang kami bawakan pada hari ini? Ayo kita teruskan dengan bicara naratif pada malam ini. Jangan lupa saksikan dengan topik yang dibawa PLKN 3.0 kembali. Apa rasionalnya? Bersama 3 orang tetamu pada malam ini 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik. Juga ikuti kami di Facebook Live dan juga TikTok Live Berita RTM. Tanya terus setiap Ahad 6.30 petang ya untuk TV1 dan juga 10 malam di saluran berita RTM bersama moderator anda iaitu Ismail Adnan di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Uji bakat penyampai radio, syarat-syarat penyertaan anda boleh saksikan ya pada 25 November 2022 8 pagi hingga 4 petang di Stadium Rakaman RTM Labuan, Jalan Tanjung Taras. Anda boleh ramai-ramai untuk hadir ke sesi uji bakat penyampai radio. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih untuk edisi Isnin sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada pukul 2.30 petang di saluran TV1. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.